Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Prima Dinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Prima Dinata, mohon dukungannya keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah support ya sampai sekarang, sampai titik ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan berita terbaru, terupdate yang saya kemas ke dalam kemasan yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa diterima, bermanfaat. Maka dari itu tonton video saya sampai full agar teman-teman tidak gagal paham. Ini adalah satu inisiatif yang difikirkan oleh Yayasan Nur Inspirasi. Apa khabar Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim? Baik. Betul ke bila saya sebut Dr. Nik ni adalah legend dalam legend bahasa? Sebab Dr. Nik dapat Profesor Emeritus disebabkan oleh penglibatan doktor dalam bidang bahasa? Ya, dalam ilmu bahasa atau istilah ilmiahnya ilmu linguistik. Ya. Tetapi kepakaran saya lebih kepada bahasa Melayu, terutama tata bahasa bahasa Melayu. Oh, jadi saya kena berhati-hatilah bila bercakap dengan Dr. Nik ni. Dah baik dah tu. Dr. Nik juga merupakan profesor saya masa saya belajar di universiti tahun 1971 dulu. Memang seorang yang sangat terkenal, berbudi bahasa, beradab mulia dan time tu roti ya Umi, time tu roti ya. Dr. Nik tak tahu, Dr. Nik tak sedar sebab bila Umi naughty Dr. Nik Time tu masa tu Umi bawa Mini Cooper lah. Dia menonjol sikit lah. Oh ya. Okay. Macam Umi kan masa kat universiti tu memang kita kata orang segan dengan Dr. Nik dan sebagainya. Dan Dr. Nik, saya difahamkan Dr. Nik juga merupakan apa orang panggil lah sekarang, orang sekarang panggil aktivis bahasa selama 30 tahun memperjuangkan bahasa Melayu. Cerita sikit background tu. Sedih kalau kita katakan kita perlu memperjuangkan bahasa Melayu sebab bahasa Melayu ni bahasa kebangsaan kita. Namun demikian, bahasa Melayu bersaing dengan bahasa Inggeris. Dan orang Melayu, orang Malaysia terlalu kagum dengan bahasa Inggeris sehingga diketepikan bahasa kebangsaan sendiri. Apa maksud Dr. Nik bila Dr. Nik kata mengenepikan bahasa Melayu? Tidak memberi kedudukan yang penting. Tidak memberi kedudukan istimewa kepada bahasa kebangsaan sendiri. Bandingkan waktu saya pergi ke negeri Jepun, waktu kami dijemput di lapangan terbang, waktu dia jamu kita makan malam, mereka bercakap bahasa Inggeris. Tetapi pada esok pagi, bermula sahaja persidangan yang rasmi, orang Jepun yang pandai berbahasa Inggeris, lulusan universiti di Amerika, cakap bahasa Jepun. Maknanya kalau di peringkat United Nations, mereka masih menggunakan mereka terhadap bahasa sendiri. Memperkasakan bahasa dia. Memperkasakan bahasa. Artinya meletakkan bahasa itu kedudukan yang amat tinggi. Dan perkiraan waktu, perkiraan apa tak ada. Yang pentingnya ialah kedudukan bahasa kebangsaan mereka dalam situasi rasmi. Mereka lulusan universiti di Amerika, pandai berbahasa Inggeris. Tapi penggunaan bahasa Jepun bukan kerana tak pandai bahasa Inggeris, tetapi untuk meletakkan kedudukan bahasa kebangsaan sendiri pada tempat yang sewajarnya. Especially bila ramai orang lah dia nak mengetengahkan dia punya bahasa. Ya. Bandingkan dalam majlis perkahwinan di Kuala Lumpur, ya, dia bercakap dalam bahasa Melayu kerana ini situasi Melayu. Tapi dia nampak 4 orang bahasa lain, kulit putih, ya, terus ditukar ucapan. Dia tu siapa Dr. Nik? Orang Malaysia? Orang Melayu ya.
dalam majlis kenduri misalnya, ibu bapa yang bercakap tu lah. Ya. Dia bercakap, ini majlis budaya Melayu kan. Cakap dalam bahasa Melayu. Tapi dia nampak 4 orang kulit putih, dia berubah bahasanya. Salah ke tu Dr. Nick? Salah. Di Malaysia, termasuklah saya, selalu mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Apa pula pendapat Dr. Nick? Ayat tu setengah dalam bahasa Melayu, setengah dalam bahasa Inggeris. Sebab yang penting pada saya Dr. Nick ialah orang tu faham apa Message maksud yang saya. sampai. Itu bergantung kepada situasi. Dalam kita borak-borak sembang macam ni, ini saya anggap situasi rasmi ni, situasi formal. Ini Dr. Nick, ini bukan formal. Ini siaran. Sembang. Siaran untuk didengar oleh seluruh rakyat negara. So situasi itu masih formal tetapi dalam keadaan santai. Okey. So saya kena berhati-hatilah macam mana nak tanya soalan kepada Dr. Nick. Sebab bahasa kita sedang didengar. Bukan saja tentang isinya, tetapi tentang cara kita menyampaikan isi itu. Orang Malaysia, dia terlalu mementingkan isi. Bahasa buruk tak apa, asal difahami. Itu pandangan yang tak betul. Okey, itu pandangan seorang pakar bahasa. Okey. Pada saya nak tanyalah. Pengalaman Dr. Nick 30 tahun sebagai Presiden Persatuan Linguistik Malaysia. 30 tahun itu adalah satu jangka masa yang lama. Sama usia dengan saya. Sama usia dengan Dini. Okey. Dan pada pendapat dan juga kajian Dr. Nick lah, siapakah di dalam sesebuah negara tu custodian, atau saya guna bahasa Inggeris penjaga. Sebenarnya tanggungjawab penggunaan bahasa yang baik itu tanggungjawab semua. Bahasa Melayu ialah bahasa ibunda kita bagi orang Melayu, dan bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan negara. Lihat bagaimana bahasa Inggeris mempunyai kedudukan yang begitu tinggi, dihormati dan disanjung oleh seluruh dunia. Kita dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Kononnya kerana itu bahasa antarabangsa. Saya tidak menolak kepentingan itu Belajarlah bahasa Inggeris dengan baik. Kerana bahasa Inggeris itu bahasa antarabangsa. Tapi demi kedaulatan negara, kita perlu mementingkan bahasa kebangsaan sendiri. Jadi dunia sekarang bukan dunia satu bahasa. Dunia dui bahasa ataupun multi bahasa, banyak bahasa. Kerana kita berhubung dengan seluruh dunia. Bahasa Inggeris boleh, bahasa Arab boleh, kalau kita nak belajar bahasa Jepun pun boleh, dan sebagainya. Jadi dunia hanya mengetahui satu bahasa tu sudah ketinggalan zaman dah lah. Kita dengar pandangan orang muda. Dini Rashid, awak mewakili generasi muda. Cuba tanya tadi kan awak kata kepada kami bahawa yang penting adalah message. Itu penting. Cuba tanya balik Dr. Nick tentang perkara ini. Soalan yang saya nak tanya, itu soalan yang Umi nak tanya. Kenapa Umi cakap saya pula? Sebab orang muda ni, dia yang pentingnya message Dr. Nick. Sebab kita dah melalui zaman yang macam SMS kan. Kita menggunakan bahasa-bahasa ringkas. Adakah itu semua salah? Macam kita... Tak salah. Bahasa ialah yang datang dari dalam, yang melahirkan perasaan dan fikiran. Jadi gunakanlah bahasa untuk menyampaikan mesej. Kalau bercinta, ada bahasa percintaan. Umpamanya? Bahasa-bahasa yang indah, pantun, pantun, bahasa berirama. Itu bagi orang yang dalam khayalan lah. Tapi kalau kita nak menceritakan satu benda yang bersifat saintifik, bahasanya mesti bersifat saintifik. Jadi yang pentingnya bukan salah menggunakan apa jenis bahasa, tetapi situasinya mesti sesuai. Takkanlah kalau kita pergi jumpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita bercakap tak senonoh dengan dia kan. Kita yang berlaku sekarang. Kita menghormati kedudukannya sebagai ketua negara, dan kita menghormati situasi rasmi. Kita menggunakan bahasa yang
rasmi. Tak menjerit-jerit lah macam dalam parlimen kan Dr. Nick? Parlimen itulah contoh penggunaan bahasa Melayu oleh orang yang kurang beradab. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.